المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah duha, kuliah khas online. Mudah-mudahan semua kita di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tajuk yang ditengahkan pada kita pada pagi ini ialah jangan sampai amalanmu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada itu, penaja kita pada pagi ini ialah mihrab, sahabah mihrab 4 pagi, muslimat serata Malaysia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mengiringkan para penaja kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dikabulkan semua hajat dan cita-cita mereka. Diampunkan kesalahan, dosa dan dirahmati mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tamai duduk sini. Kita berani. Misalnya dekat sikit. Jangan sampai amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat mengharapkan amalan yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kerana kita hamba dia. Bila mana kita merasakan kita hamba dia, maka tidak ada yang kita harapkan melainkan diterima oleh dia. Kita sebagai hamba dia. Seperti mana kita sama-sama faham, tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita ialah Allah nak kita beribadah kepada dia.
Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia ya'budun. Ya'budun tu bukan ya'buduna, ya'buduni, barisnya kasrah. Jadi baris kasrah itu memberi isyarat kata ada ya, ya'buduni. Jadi baris kasrah itu menandakan kata ada ya di belakang tu, ya'buduni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita sebab Allah hendak kita menyembah Dia. Allah hendak kita beribadah pada Dia. Allah hendak kita mengabdikan diri kita kepada Dia. Itu tujuan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Apa yang ada di sebalik kita menyembah Allah? Yang ada di sebalik kita menyembah Allah ialah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Allah menerima kita sebagai kita hamba Dia. Yang kedua, Allah terima kita melalui Dia terima ibadah yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah yang kita buat untuk jaminan kita mendapat balasan pahala dan syurga. Sementara Allah menerima diri kita sebagai hamba Dia ialah untuk kita dekat dengan Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah syurga hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mendapat balasan di syurga ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah hasil daripada ibadah kita. Sebab bila mana kita buat ibadat diterima oleh Allah, kita pun mendapat rahmat. Mendapat rahmat bermakna mendapat kasih sayangnya. Maka melalui kasih sayang Tuhan, maka kita pun dimasukkan ke dalam syurga Dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka oleh kerana itulah tujuan daripada kita beribadah, maka kita harap ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena belajar, kita kena mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak jadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, kita tak ada ilmu, kita tak tahu macam mana kita nak mengelak diri daripada ibadah kita diterima oleh Allah. Bila kita tak tahu macam mana kita nak mengelak diri daripada ibadah kita terdedah pada tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ilmu, dia macam orang macam orang yang bawa kereta tak tahu undang-undang jalan raya. Jadi bila mana dia tak tahu undang-undang jalan raya, dia terdedah pada dia akan kena saman dan sebagainya. Jadi bila mana kita mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tujuan belajar dan mengaji ini ialah untuk kita selamat daripada risiko dan kesan ibadah kita ditolak oleh Tuhan. Sebab ibadat ni kalau Allah buat, kalau kita buat Allah tolak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih mendekatkan kita kepada neraka daripada kita dekat dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita buat ibadat Allah tolak, itu lebih mendekatkan kita dengan neraka daripada kita dekat dengan syurga. Jadi berat tak? Berat. Jadi bila mana kesannya ditolak ibadat itu berat, maka yang duduk dalam hati kecil kita ialah pengharapan, ya Allah terimalah yang kami buat. Sebab tak terima tu kesannya ialah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana buat ibadat masuk neraka? Sebab buat ibadat bukan kerana Allah. Jadi kalau buat ibadat bukan kerana Allah, maka seorang tu telah mensyirikkan Allah. Maka layaklah orang yang mensyirikkan Tuhan dihumban ke dalam neraka. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana bentuk seseorang itu
mensyirikkan Tuhan. Bila mana dia beribadah, tujuan daripada ibadahnya bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain daripada Allah. Pasal apa Allah masukkan seseorang yang beribadah bukan kerana dia dalam neraka? Sebab orang tu telah tujuankan ibadat bukan kerana dia, kerana ibadah itu hak Allah. Jadi orang yang ambil hak orang dikira telah melakukan kezaliman. Kalau kita ambil hak orang lain, salah Sayyidina Muhammad, kita ambil hak orang lain, kita dikira salah. Walaupun kita ambil, kita tak balik. Contoh, nak pergi ke tandas luar. Kasut kita duduk belah tu. Jadi kita keluar ni, kita ambil kasut orang, kita pergi tandas. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita balik, kita tak kasut di tempat yang sama. Situasi ni sebenarnya situasi yang tak diizinkan oleh syarak kita, sebab kita mengambil hak orang tanpa kita meminta kebenaran daripada dia. Kalaulah kita ambil hak orang pun kita dah kira salah, bagaimana kalau kita mengambil hak Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau kita mengambil hak Allah? Apa ni sajadah? Sekejap sini sikit. Main kat depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kalau kita mengambil hak Allah? Jadi tentulah lebih besar dosa kesalahannya kerana kita telah mengambil hak Allah. Hak Allah tak boleh ambil. Ibadat tu hak dia. Buktinya Allah kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita ungkapkan ketika mana kita baca doa iftitah. Inna salati, sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Lillah, milik Allah. Lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua tu hak Allah. Lillah, lam lil milki, hak Allah. Jadi oleh kerana hak Allah, tak boleh ambil. Hak dia. Sembahyang tu daripada dia untuk dia. Kita berpuasa daripada dia untuk dia. Kita bersedekah daripada dia untuk dia. Sebab Tuhan ni kita kena beribadah pada dia ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan dia telah menentukan alla ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah menentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kamu tak boleh beribadah melainkan hanya kepada dia. Itu telah ditetapkan sejak daripada dulu, sejak daripada azali sampai bila-bila. Tak boleh beribadah kepada selain Allah. Satu keputusan dia, dia Tuhan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak dia. Pasal apa kita kena beribadah pada dia? Sebab dia menjadikan kita. Ada tak makhluk yang dia tak jadikan? Tak ada. Allah jadikan semua makhluk dia. Allah suruh yang bernyawa untuk beribadah pada dia. Cumanya yang Allah kira pahala manusia dan jin. Malaikat beribadah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah untuk kepentingan malaikat sendiri. Contoh, malaikat bertasbih. Malaikat bertasbih, bila malaikat bertasbih sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat perlu bertasbih sebab malaikat tak boleh hidup tanpa tasbih. Tasbih ialah nyawa malaikat. Kita menyawa dengan buat turun, naik, buat turun, naik. Itu nyawa kita. Nyawa malaikat ialah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat berhenti tasbih, malaikat mati. Malaikat perlu bertasbih untuk menghidupkan jasad dia. Jadi subhanallah
Malaikat Tuhan buat beribadah sebab ibadah malaikat tu untuk malaikat. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat ibadat kita tak pernah balik pada Tuhan pun. Tak pernah balik pada Tuhan pun manfaat beribadah kita kepada Tuhan. Tapi pasal apa kita kena beribadah pada Tuhan? Sebabnya dia telah menjadikan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dijadikan itulah kita kena beribadah pada dia. Sebab dia menjadikan kita itulah yang menyebabkan kita kena puji dia, kita kena puja dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hanya yang layak dipuji, dipuja hanya Allah saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ibadah kita wajib kita buat kerana Allah. Bukan nak balas jasa Tuhan. Tak akan mampu balas. Kalau dosa mak ayah pun tak mampu kita balas. Mana mungkin dapat balas jasa Tuhan. Tapi beribadah tu kerana dia Tuhan, kita hamba. Sebab kita beribadah, sebab dia ciptakan kita, kita ciptaan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajib kita beribadah pada dia. Jadi oleh kerana wajib kita beribadah pada dia, sebab hak dia yang wajib kita tunaikan pada dia, maka hak tu tak boleh share dengan siapa-siapa. Semayang, hak dia tak boleh share kerana semayang kerana orang lain. Puasa, zakat, haji, sedekah, semua amal soleh, semua hak dia yang kita kena persembahkan pada dia, buat untuk dia, dan tak boleh kongsi ibadat itu dengan yang lain. Pasal hak dia tak bagi. Hak dia tak bagi kongsi dengan hak lain. Macam mana dia dengan seseorang yang berkongsi ibadat itu dengan orang lain? Dia tak bagi sebab dia cemburu hak dia. Contoh barang kita. Barang kita, tiba-tiba orang ambil guna, tak barang kita. Kamu rasa apa? Nak marah? Nak marah. Pasal hak kita. Tiba-tiba ambil apa bukan hak hang. Bukan aku tak pergi ambil. Minta lah dulu. Hak aku. Kita pun marah kan? Begitulah Allah sangat murka pada orang yang ambil hak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, hak Tuhan tak boleh kongsi, tak boleh share dengan siapa-siapa. Hak dia, dan dia tak boleh bagi kat siapa pun. Dia tak bagi kat siapa pun. Dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala dia Tuhan yang maha cemburu. Bila hak dia kita ambil, dia cemburu. Macam contohnya masalah Sayyidina Muhammad, hak kita, kereta kita, motor kita, orang senang-senang yang ambil. Start motor, start kereta, pergi. Jadi orang guna tu kita cemburu. Tu hak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fahamilah hak Allah yang Allah maha cemburu, ibadat yang kita kena buat dan persembah pada dia, dia tak bagi kita buat kerana hak lain. Jadi jaga-jaga daripada kita melakukan amal yang soleh, amal kebaikan kerana lain daripada Allah. Jadi bila mana kita buat kerana lain daripada Allah, maka ketika itu yang kita buat Allah tolak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan nak hak dia tu buat kerana dia ya, baru dia terima. Tapi kalau hak dia berkongsi niat kerana hak lain, dia tak mahu, dia tolak. Dalam hadis Nabi sebut, seseorang yang bersemayang, bila dia semayang,
Pada Sayyidina Muhammad, malaikat akan angkat sembahyangnya ke langit. Diangkat ke langit bukan sebab Tuhan di langit. Diangkat ke langit sebab langit adalah tempat penerimaan. Bila dia angkat sembahyang kepada Allah, sebab sembahyang tu hak dia yang kita nak kena buat. Jadi kita buat sebab hak dia. Malaikat naik solat kita ke langit. Malaikat naik apa? Fail sembahyang. Takbirnya macam mana, doa iftitah dia baca macam mana, Fatihah dia baca macam mana, rukuk dia macam mana, sujud dia macam mana, i'tidal dia macam mana, tahiyatnya macam mana, bacaan dia macam mana, semua tu akan dinilai oleh Tuhan. Lepas tu Allah sebut wa qul i'malu, katakan olehmu wahai Muhammad, beramallah hai hamba-hambaku, hai umat-umatku, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, yang akan nilai amal kamu Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah nilai dulu, Allah cek dulu. Kalau sembahyang kita tak lulus, sembahyang kita gagal, lufaz, akan dikonyok-konyok sembahyang Allah. Seperti mana akan dikonyok-konyok kain yang buruk, kain buruk. Kemudian disuruh malaikat untuk punggai, baling, campak sembahyang orang tu di muka orang tu. Ni sembahyang hang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang sembahyang dan sembahyang yang Tuhan reject, Tuhan tolak, orang tu berada dalam kemurkaan Allah. Kalau dah duduk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang layak dengan dia ialah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai amalan kita ditolak oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya amalan kita ni akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui banyak perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak tadi kita buat bukan kerana Allah. Sama ada riya, sum'ah, ujub ke takabur. Ni empat rangkaian, empat penyakit ni, penyakit empat serangkai ni, hak ni akibatnya ibadat kita ditolak oleh Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Okey, yang kedua, yang batalkan amalan yang kita buat kalau kita mengungkit. Kita buat baik ke orang, lepas tu kita mengungkit kebaikan yang kita buat. Jadi amalan tu pun ditolak dan tak diterima oleh Tuhan. Bila kita buat, kita simpan dekat Tuhan. Jangan kita buat, kita pergi ambil balik. Mengungkit tu semua kita ambil balik yang kita tak selayaknya mengambil balik. Ambil balik, jadi kita ungkit. Hang tahu, ingat tak, aku duk tolong hang lama ni. Ungkit balik, jadi habis semua tu, jadi haba'an manthura, debu yang berterbangan. Habis, kosong. Na'udzubillah min dzalik. Dia sebenarnya kalau kita ungkit balik ni, Allah ungkit balik. Kita ungkit kebaikan orang yang kita buat ke orang, nanti Allah ungkit balik. Itu kata ulama, man manna min munnin munna minhu. Man manna min munnin, sesiapa yang mengungkit daripada satu ungkitan, munna minhu, dia pun akan diungkitkan juga. Kita buat baik ke orang, salah Sayyidina Muhammad, kita ungkit kita buat baik ke orang, nanti Allah ungkit balik. Hang buat baik itu hak hang lah. Hang buat baik itu hak aku, kata Allah. Allah ungkit balik. Dan jadi subhanallah, kalau Allah ungkit, habislah kita. Mana ada satu pun hak kita, semua hak Tuhan lah. Semua hak dia semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga daripada mengungkit amalan yang kita buat. Antara lain, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita berhasad dengki. Apa dah makna hasad? Hasad makna tak senang duduk tengok orang dapat nikmat.
rasa nak menghilangkan nikmat yang orang dapat. Jadi bila mana ada perasaan tu, maka amalan kita buat semua akan ditolak satu. Sampai habis amalan kita. Sampai amalan kita tu jadi seperti kayu api yang hangus dibakar oleh api. Habis. Jadi ni kalau kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhasad dengki kepada orang. Jadi cukup sekat tu 3 perkara. Amalan kita ditolak oleh Tuhan. Auzubillah min dzalik. Yang pertama, kita buat bukan kerana dia. Yang kedua, kita beramal, kita mengungkit. Yang tiga, kita beramal, kita berhasad dengki. Mudah-mudahan insya-Allah sallallahu Sayyidina Muhammad, amalan yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan Allah merahmati sahabat mihrab 4 pagi muslimat serta Malaysia. Mudah-mudahan Allah jadikan sebab mereka rahmat turun syurah-syurah ke alam ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.